Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru. Bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaru, Anwar buat laporan polis terhadap Tun Daim. Berita ini bertarikh 26 Disember 2023. Berita penuh, laporan polis Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap rasuah Tun Daim Zainuddin pada 30 Julai 1999. Laporan polis Tun H.S. Lee 20455/99. Pada 14 April 1999, tatkala memberi kenyataan di mahkamah, saya telah merujuk kepada beberapa perlakuan rasuah besar oleh pemimpin-pemimpin negara. Saya juga telah merujuk kepada surat-surat dari 3 tokoh korporat yang ditujukan kepada Tun Daim Zainuddin. Ketika itu, Menteri Kewangan yang membuktikan dengan jelas bahawa beliau menerima wang tunai dari saham berjumlah ratusan juta ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad bukan sekadar mengharang tindakan, bahkan terus melindungi rasuah besar yang dilakukan oleh Tun Daim sejak beliau menjadi Menteri Kewangan buat pertama kalinya dahulu. Malahan sehingga kini, saya difahamkan tidak ada siasatan oleh pihak polis atau badan pencegahan rasuah dilakukan. Dengan itu, saya sertakan dokumen sah lagi membuktikan, iaitu 3 pucuk surat yang masing-masing ditulis oleh Tan Sri Halim Saad, Tan Sri Tajuddin Ramli dan Tan Sri Wan Azmi Hamzah. Tan Sri Halim dalam surat bertarikh 30 April 1990 menyatakan beliau memegang sebagai pemegang amanah sebanyak 52,208,500 saham Faber Merlin Berhad, saham RM1 dan 130 juta saham Renung Berhad 50 sen bagi pihak Tun Daim. Beliau mengesahkan bahawa nilai saham itu dipegang menurut arahan Tun Daim atas atau penama beliau. Tan Sri Tajuddin pula dalam surat kepada Tun Daim bertarikh 24 Mei 1990 mengesahkan bahawa beliau memegang secara amanah bagi Tun Daim wang sejumlah 70 juta ringgit Malaysia. Tan Sri Wan Azmi pula dalam surat kepada Tun Daim bertarikh 20 April 1990 mengaku memegang bagi pihak Tun Daim wang sejumlah 150 juta ringgit Malaysia. Ini tentunya sebahagian kecil dari diperolehan Tun Daim yang juga bertindak bagi pihak Datuk Seri Dr. Mahathir. Saya menerima maklumat bahawa sebahagian besar wang tersebut adalah hasil pengagihan saham Resort World, syarikat perjudian yang disenaraikan atas kelulusan Tun Daim sejurus sebelum meninggalkan Kementerian Kewangan pada tahun 1991 dahulu. Dengan kaedah sedemikian, beliau telah menggunakan kedudukannya dalam kerajaan bagi mengambil manfaat bagi dirinya. Bagaimana pula dengan puluhan syarikat lainnya? Saya yakin bahawa dengan cara sedemikian, Tun Daim dengan restu daripada Datuk Seri Dr. Mahathir telah berjaya mengumpulkan berbilion ringgit. Saya juga telah mendapat maklumat bahawa syarikat Hati Budi yang dahulunya dikatakan dikuasai oleh UMNO telah diluputkan kepentingan oleh 2 orang penama, iaitu Tan Sri Halim Saad dan Datuk Anwar Osman. Adalah difahamkan 400 juta saham yang dipegang oleh Datuk Anwar Osman yang disebut sebagai amanah untuk UMNO ialah telah diarah oleh Tun Daim supaya dipindah kepada syarikat United Engineers dan Tan Sri Halim. Apabila saya laporkan masalah tersebut kepada Datuk Seri Dr. Mahathir pada tahun 1996, beliau menyatakan bahawa Tun Daim yang akan menguruskannya dan mengarahkan saya supaya jangan mencampuri hal tersebut. Hanya setelah saya mendedahkan maklumat tersebut, maka Tun Daim segera berdalih menyatakan dalam Perhimpunan Agung UMNO 1999 baru-baru ini bahawa wang dan saham dari 3 ahli korporat itu adalah untuk UMNO. Nyatalah, bila nampak tersepit, barulah disebut harta yang dikumpulkan itu hak parti UMNO. Setahu saya, berdasarkan bukti surat
Dan dari akaun dan maklumat, Majlis Tertinggi atau Perhimpunan Agung UMNO tidak pernah timbul sama sekali kepentingan parti. Keduanya, selaku Menteri Kewangan, menerima sumbangan peribadi beratus-ratus juta ringgit adalah rasuah besar dan pecah amanah jenayah. Sekiranya beliau sekarang mendakwa bahawa wang tersebut adalah hak parti, beliau tetap bersalah kerana tidak pernah memberi laporan kepada parti tentang wang tersebut. Hanya apabila saya mendedahkan mengenainya, baru beliau menyebutkannya dalam Perhimpunan Agung yang lalu. Pertanyaan dan teguran tentang masalah tersebut semasa saya berada dalam parti dan kerajaan telah menimbulkan kemarahan Perdana Menteri dan ketakutan di kalangan kuncu-kuncunya, terutama Tun Daim. Hanya orang-orang rasuah punya kepentingan bersama yang akan terus melindungi pelakuan rasuah berjumlah berbilion ringgit. Keduanya, selaku Menteri Keuangan, menerima sumbangan peribadi beratus-ratus juta adalah rasuah besar dan pecah amanah jenayah. Sekiranya beliau sekarang mendakwa bahawa wang tersebut adalah hak parti, beliau tetap bersalah kerana tidak pernah memberi laporan kepada parti tentang wang tersebut. Hanya selepas apabila saya mendedahkan mengenainya, baru beliau menyebutnya dalam Perhimpunan Agung yang lalu. Pertanyaan dan teguran tentang masalah tersebut semasa saya berada dalam parti dan kerajaan telah menimbulkan kemarahan Perdana Menteri dan ketakutan di kalangan kucu-kucunya, terutama Tun Daim. Hanya orang-orang rasuah punya kepentingan bersama yang akan terus melindungi perlakuan rasuah berjumlah berbilion ringgit. Dari maklumat yang diberikan ini sahaja terbukti rasuah berbilion ringgit dan pecah amanah jenayah. Saya juga sedar tanggungjawab besar polis dan BPR untuk menyiasat dan bertindak. Rasuah telah menjadi barah dan berpunca di kepala dan merebak ke bawah. Ia memerlukan ketegasan dan keberanian untuk bertindak sebelum negara dimusnahkan oleh mereka. Disertakan bersama ini Eksibit A, iaitu Surat Tan Sri Halim Saad, Eksibit B, Surat Tan Sri Tajuddin Ramli, Eksibit C, Surat Tan Sri Azmi Wan Hamzah. Salam sejahtera, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.